Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata. Allah tak pernah tutup. Allah tak pernah tutup pintu taubat, pintu pahala, walaupun pintu masjid tutup. Walaupun pintu masjid tutup, pintu taubat, pintu rahmat, pintu pahala Allah tak nak tutup, pintu syurga Allah tak nak tutup. Lagi pintu-pintu kebaikan Allah tak nak tutup. So kita teruskan majlis ilmu kita di taman syurga Allah yang namanya Raudatul Jannah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata inilah dia. Inilah dia pada hari ini. Kita teruskan dengan agenda majlis ilmu secara online, insyaallah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk hadis yang ke-6 dalam kitab yang kita dah baca kat surah Untaian Mutiara Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6 yang tajuk dia, Rasulullah tak bagi tajuk, tapi tuan kita lah bagi tajuk. Apa dia hadis dia? Tajuk dia Rasulullah SAW dan olahraga. Tengok masakanlah. Dan olahraga insyaallah. Baik, kita baca hadis Nabi SAW ni. Okey, hadis yang ke-6 An Zaid bin Abi Abdullah qal radhiyallahu anhu lah ni. Qal sami'tu Maslamatul bin Aqwa radhiyallahu anhu qal marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadilluna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiya irmu ya ana ma'a bani fulan qal fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lakum la tarmun qalu kaifa tarmi wa anta ma'hum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irmu wa ana ma'akum kullikum. Baik sahabat-sahabat, kita tengok apa maksud hadis ini. Hadis ini tentang memanah. Baik, insyaallah. Dari Zaid bin Abu Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Maslamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, anda tak pasti Maslamah bin Al-Aqwa ni sama kita dengan Salma bin Al-Aqwa kan? Ada seorang sahabat Nabi nama dia Salma bin Al-Aqwa. Ini pun sahabat juga, Maslamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan melalui sekelompok orang dari suku Bani Aslam yang sedang bermain-main panah. Adik, yang sedang bermain-main panah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergi naik atas sekarang. Kalau bisa jangan di sini. Boleh? Insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bani Aslam ni adalah jiran kepada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni siapa? Kita biasa dengan nama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar ni siapa sahabat-sahabat? Ringkasnya sikit. Mi minta cawan kecil tu ni. Abu Zar Al-Ghifari ni sahabat-sahabat. Sikit kita berkenalan dengan satu dua sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Abu Zar Al-Ghifari ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ni satu orang yang disebut sebagai kelompok penyamun padang pasir. Allah. Penyamun padang pasir. Bukan biasa-biasa punya orang ni, penyamun padang pasir. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ni, bila kata dia dapat berita tentang Rasulullah bawa Islam, minum dulu nah. Kalau kat innalillah. Tisu. Kalau dekat surau, kita minum air kosong. Kita minum air kosong, kan? Air mineral kan? Alhamdulillah. Hari ni kita kuliah di rumah, kita dapat minum air sirap. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Boleh Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ni sahabat-sahabat, bila dapat berita tentang Rasulullah di Mekah, dia ni Bani Ghifar. Bani Ghifar ni kalau bahasa kita orang luar bandar lah. Orang kampung, Badui, duduk tengah-tengah padang pasir, bukan duduk di bandar. Dapat berita tentang Rasulullah, dia hantar sepupu dia pergi siasat. Dia tak pergi siasat dekat Mekah. Aku dengar kata orang mengaku jadi Rasul. Sepupu dia pergi. Bila sepupu dia sampai di Mekah, balik cerita kat dia, dia tak puas hati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dia tak puas hati, dia sendiri datang ke Mekah. Dia sendiri datang ke Mekah. Sejuk kau sejuk. Dia sendiri datang ke Mekah. Lalu sahabat-sahabat, bila dia datang ke Mekah, dia jumpa Sayyidina Ali. Ini kita cerita sedikit tentang Abu Zar Al-Ghifari. Mungkin kita lajak sikit lepas pada waktu isyak, baru kita masuk sikit hadis ni insya-Allah. Bila dia sampai ke Mekah, dia jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia tidur dalam Masjidil Haram. Sampailah beberapa hari, Sayyidina Ali tanya dia, "Wahai sahabat, pasal tengok ni bukan orang Mekah. Ni bukan orang Mekah. Wahai sahabat, kamu ni nampak macam dalam musafir. Apa tujuan kamu? Aku tengok 2-3 malam dah tidur masjid ni, tak pergi ke mana pun." Dia kata, "Ya. Benarkah aku dengar dekat Mekah ni ada orang jadi Rasul?" Bila dia sebut begitu, kalau bahasa kita hari ni, Sayyidina Ali terus cekuk mulut dia lah. Ni Abu Jahal and the gang keliling ni, AJK masjid belakang tu. Lalu Sayyidina Ali kata, "Kamu bertanya ni satu benda besar. Jangan kecoh-kecoh, bahaya." Dakwah secara sirriyah lagi masa ni. Jadi, "Kamu dari mana?" kata Sayyidina Ali. "Aku daripada Bani Ghifar." Allah. Sebut je Bani Ghifar ni sahabat-sahabat, terkenal dengan kelompok yang ganas, disebut penyamun padang pasir. Orang lalu kampung dia, kalau tak mau bagi duit, harta kena rampas. Baik bagi duit. Kira tu lah lebih kurang. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Kata Sayyidina Ali, aku boleh tunjuk dekat kamu. Aku boleh tunjuk dekat kamu, tapi aku jalan depan, kamu jalan belakang. Kalau ada bahaya, kerana keadaan dia Rasulullah ni tak selamat lagi sekarang. Kalau ada bahaya, aku berhenti, betulkan kasut aku, selipar aku, so kamu buat-buat tak kenal aku. Jarak tu jauh sikit. Bukan 1 meter, mungkin 5 meter, 10 meter ikut jalan. Gitu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah dua sahabat ni. Masa ni Abu Zar belum Islam lagi lah. Sampailah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Inilah markas tarbiyah yang pertama di Mekah. Ringkas cerita, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam. Ana ringkaskan lagi, dia balik ke kampung dia, Bani Ghifar. Satu kampung dia masuk Islam. Dia balik ke kampung Bani Ghifar, satu kampung masuk Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, benda yang kita ambil di sini, kita kena ambil. Abu Zar peluk Islam, balik kampung dia peluk Islam sebiji kampung. Kita yang memang dah Islam, kadang-kadang keluarga tak cukup solat lagi. Kadang-kadang aurat tak tentu hala lagi. Kadang-kadang anak dah masuk sekolah menengah tak pandai baca Quran lagi, ya Allah ya Tuhan. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jauhkan dengan Abu Zar, jauh ya Allah ya Tuhan. Okey, Bani Aslam yang kita sebut ni kampung sebelah Abu Zar. Kampung sebelah Abu Zar. Lalu waktu Nabi duduk di Madinah, Abu Zar pun datang. Abu Zar datang waktu Rasulullah SAW di Madinah. Abu Zar datang. Abu Zar datang, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bawa sekampung Bani Ghifar, bawa sekampung Bani Aslam ni yang kita baca hadis ni. Nabi kata apa? Bani Ghifar telah diampuni Allah. Ghifar, ghafarallahu lahum, telah diampunkan oleh Allah. Bani Aslam telah Allah kurniakan kesejahteraan kepada mereka. Salam Aslam, sejahtera pada mereka. Dua kampung ni Abu Zar punya kerja masuk Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca hadis pada malam ni. Nabi SAW sedang bermain-main dengan Bani Aslam. Nabi SAW berjalan-jalan melalui sekelompok orang dari suku Aslam yang sedang bermain-main panah. Kemudian beliau SAW bersabda, bermainlah dengan panah memanah, hai Bani Ismail, yakni keturunan Ismail, sebab ayahmu semua itu adalah ahli memanah. Bermain panah-panahlah dan saya berserta dengan Bani Fulan, kata Nabi SAW. Sebelum anak terlupa, tumpang duk terlintas dekat kepala otak anak ni, sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ana nak sebut kat sahabat-sahabat mata Allah taala, Imam Syafi'i kita, masya-Allah. Imam Syafi'i kita antara orang yang hebat bermain panah. Rasulullah kita tak nafi. Imam Syafi'i ni dalam buku kisah hidup dia, 10 dia panah, 10 tepat sasaran. 10 dia panah, 10 tepat kesasaran. Imam Syafi'i rahimahullah. Kita 10 tepat, 10 panah, 10 juga jatuh ke tanah. Bukan kesasaran, jatuh ke tanah. Sahabat-sahabat mata Allah, kenapa Rasulullah sebut khusus dalam hal memanah? Umumnya sukan lain, tapi khususnya memanah, berkuda. Kenapa Nabi sebut, sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala? Memanah ni banyak ulama sebut.
kelebihan memanah. Pertama, tumpuan kita akan betul-betul jadi fokus. Orang yang memanah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu, orang yang memanah, ditarik panah, dia akan fokus betul-betul ke sasaran dia. Boleh faham tak? Begitulah juga dengan ilmu-ilmu lain lah. Termasuklah menembak, iyalah tu. Asasnya daripada memanah lah. Termasuklah juga lastik-lastik. Orang Kelantan sebut bedah. Lastik, iyalah juga. Boleh faham tak? Itu asas dia dari mari pada mana? Mari pada memanah. Fokus. Fokus. Tumpukan perhatian, pemikiran. Maksud dia apa dia sini sahabat? Nak buat satu benda, fokus. Ini Nabi ajar. Nak buat satu benda, kena ada kesungguhan. Dan nak buat satu benda sebelum capai kejayaan, dia mesti ada latihan yang gigih. Itu sahabat-sahabat. Ini kesinambungan intipati pengajaran daripada sukan memanah. Dan Islam tak pernah larang olahraga sukan. Tapi semua ada batas. Hukum tetap ada. Boleh? InsyaAllah. Baik. Kan? Salah satu dari dua kelompok yang tadinya bermain panah itu lalu menahan tangan mereka, yakni berhenti memanah. Rasulullah SAW kemudian bertanya, mengapa anda sekalian tidak memanah? Maksudnya berhenti daripada memanah tadi. Kenapa? Kan? Orang-orang yang berhenti bermain panah itu sama berkata, bagaimana kita akan meneruskan berpanah-panahan sedangkan anda menyertai mereka, yakni kawan-kawan yang menjadi lawan bermain panah. Nabi SAW lalu bersabda, bermain panahlah saya menyertai anda semua, tidak memihak mana-mana. Subhanallah. Ada dua benda sini. Pertama, grup A dengan grup B main panah. Rasulullah duduk belah grup A. Grup B pun berhenti panah. Rasulullah kata, kenapa berhenti wahai B? B kata, macam mana kami nak main panah? Kamu ada di grup A ya Rasulullah. B makan. Kamu ada di grup A ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, okeylah, aku duduk dua-dua. Aku join sekali dua-dua. Pertama, penghormatan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Walaupun bermain-main, tapi belah sana ada Rasulullah. Mereka tak mau halakan anak panah pada Rasulullah. Apa maksud? Maksudnya, hari ini sahabat-sahabat, kita jangan halakan panah kata-kata buruk pada Islam. Kita jangan halakan panahan musuh pada Islam. Biar kena batang tubuh tak apa. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kita faham elok-elok kata Aisyah radhiyallahu anha ni sahabat-sahabat. Apa Siti Aisyah radhiyallahu anha kata? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membalas apa saja cacian, apa saja bentuk penindasan, apa saja olahraga sekarang pakai seluar kecil je. Masya-Allah man. Apa saja Rasulullah kena batang tubuh dia, Rasulullah tak ambil tindakan. Tetapi bila kena agama, bila kena Allah, Rasulullah paling tegas bertindak. Itu maksud dia. Samalah kita hari ini. Apa saja serangan, apa saja kata-kata musuh, orang yang benci ke Islam, biar mari kat batang tubuh kita. Jangan pergi pada agama Allah. Itu sahabat-sahabat mata Rasulullah. Itulah sahabat tadi. Dia tak mau panah Rasulullah yang ada depan sana. Walaupun bermain bersukan, tak mau. Boleh faham? Tak mau meletakkan Rasulullah itu di pihak lawan. Tak mau. Muliakan Rasulullah. Itu Rasulullah ni mulia hidup dan hidup dan mati. Rasulullah ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Boleh? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua daripada peristiwa ni, Rasulullah SAW sangat meraihkan para sahabat. Yang tu kata, aku tak boleh tembak panah sana, kamu duduk sana. Nabi tak, okeylah, aku main dengan dua-dua pihak. Nabi raihkan para sahabat. Ini dua benda yang kita kena faham. Pertama, jangan biar panah-panah musuh
terkena pada Islam, biar kena batang tubuh kita tak apa. Janji agama tetap sejahtera. Yang kedua, Nabi SAW meraihkan sahabat-sahabat punya keinginan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh? Isyarah. Isyak kita berhenti dulu lah nah. Kita sambung minggu depan pula. Bismillah. Kita baca satu hadis pendek syarah pada hari ini. Kita masuk sikit lagi nah. Rasanya belum lagi kot. Nah. Okey, syarah dia. Dalam hadis ni jelas sekali adanya pengarahan dari Rasulullah SAW yang isinya ialah mengajak serta mengimbau agar umat gemar bermain panah, juga berolahraga tubuh untuk menguatkan semangat berjuang. Beliau SAW pernah bersabda, untuk kuatkan semangat berjuang. Maknanya apa? Sukan kita lillah, kena niat kerana Allah. Kena niat kerana Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Boleh nah? Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat untuk Islam, nak angkat nama Islam, nak sihat untuk lebih senang beribadah. Gitu cerita dia. Pasal apa? Nabi SAW sebut dalam hadis ni yang pendek, al-mu'minun qawiyyun khairun ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'ifa. Baik, orang mukmin yang kuat lebih baik ekonomi dan lain-lainnya itu dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. 8:39, 2-3 minit lagi. Kan? Boleh? Mukmin yang kuat, al-mu'minu qawiyyun khairu ahabbu ila Allah minal mu'minu dhaif. Orang Islam yang kuat. Okey, kata tuan kita kuat ada banyak. Pertama, dah tentu daripada hadis ni kuat fizikal. Tubuh badan kena kuat. Lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang tak kuat. Semangat kena kuat. Semangat kena kuat. Orang mukmin yang kuat semangat, Allah lebih cinta daripada yang lemah semangat. Lemah semangat tak maju ya Allah. Itu sikit, alah aku tak boleh. Alah aku tak pandai. Rasa nak penyepak. Kita nak tolong dia kan. Aku tak boleh, aku tak pandai. Ingat hadis ni, al-mu'minu qawiyyu khairu ahabbu ila Allah minal mu'minu dhaif. Orang Islam yang kuat daya fikir, kuat membaca, malah membaca, beza. Kuat cari duit, malah cari duit, beza. Gitu boleh insyaallah. Kuat fizikal, kuat ekonomi, kuat mengaji, semua kuat-kuat. Tak perlu makan ubat kuat. Yang ni tak payah makan ubat kuat. Merepek je satu tu semua ni. Allahu akbar. Kuat ilmu, kuat amal soleh dia, kuat pegangan dia, kuat keyakinan dia, kuat kebergantungan dia dengan Allah. Ni semua kuat yang positif yang Allah suka. Insyaallah. Boleh nah? Jadi sekadar itu sahabat-sahabat untuk hari ini. Nanti bila kita sambung lagi, Man ingatkan Ana balik. Nah, insyaAllah. Ana pun tak boleh panjang hari ini. Pasal lepas Isyak Ana ada mesyuarat online. Nah, dengan sahabat-sahabat Ana. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua dari Allah. Salah silap kelemahan ilmu Ana. Yang make up awesome dia. Ana nak iklan satu benda boleh? Sekejap je, sekejap. 2-3 minit saja. 2-3 minit. Ana iklan lepas ni semua WhatsApp Ana. InsyaAllah. WhatsApp jangan tak WhatsApp. Bismillah. Sedap minum air sirap. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat benar semua pernah dengar awesome tak? Pernah dengar awesome tak? Sekarang sekolah tutup, pandemik, pusat tuition pun tutup, anak-anak kena belajar. Yang darjah 1, tingkatan 3, tingkatan 4, semua kena belajar. Kalau tutup ataupun kalau sekolah buka, kita hantar anak ke pusat tuition. 2-3 minit Lepas ni semua WhatsApp anak cerita ringkas, lepas ni detail WhatsApp anak. Kita hantar anak ke pusat tuition. 3-4 subjek 100, 200, 2 orang anak 200-300 sebulan. Sebulan 200-300, 2 anak 3-4 mata pelajaran dengan hanya mungkin 16-20 jam saja tuition. Okey. Yang ni sahabat-sahabat,
dalam ni bukan 3 atau 4 pelajaran. Dalam ni ada 34 mata pelajaran. 34 mata pelajaran. 34 mata pelajaran. Boleh belajar tanpa limit masa. Dalam ni terlibat lebih kurang 18,000 guru yang join, yang involve, yang bagi soalan, bagi nota, bagi video, bagi kaedah-kaedah belajar, peta minda dan sebagainya. Darjah 1 sampai tingkatan 5 boleh pakai setiap bulan dengan harga semurah RM68 sahaja. RM68 setiap bulan, 68 saja. Boleh belajar di rumah. Install aplikasi dekat Play Store. Awesome. Boleh install sekarang dekat aplikasi Play Store. Awesome. OSEM. OSEM. Type dekat Play Store. Install sekarang. Tuan-tuan boleh dapat 20 orang guru percuma untuk belajar. Type sekolah tingkatan berapa pada anak-anak kita. Boleh terus belajar. Tapi free, limited subjek. Nak 34 subjek. Darjah 1 sampai tingkatan 5. Kena beli ataupun daftar sebagai reseller, agent dia. Ataupun tak mau jadi agent, boleh beli direct dengan harga RM68 setiap bulan. Lepas tu sambung sendiri secara online. Boleh WhatsApp Ana, boleh call Ana. Nombor boleh minta dengan Man, insya-Allah. Ataupun Ana tulis je nombor Ana kat sini, insya-Allah. UAN Ustaz Ahmad Nazri 0132072749. Okey. So sekadar itu perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Kita sambung muka surat 31. Betul Man? 31 nah, insya-Allah. Muka surat 31. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء أسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.